sejahtera, nama saya Joen binti Dunif, memegang kad metrik di 2018 1083986. Hari ini saya akan membuat tugasan 3 HJF 3053 biogeografi, yaitu membuat dokumentari tentang kepelbagaian flora dan fauna di kampung saya, Kota Belud, Sabah. Oke, terdapat macam-macam jenis tumbuhan dan hewan yang ada di kampung saya. Jadi marilah ikuti saya untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay. Ini adalah pokok bambu, turut dikenali sebagai aur atau buluh. Nama saintifiknya ialah Bambuaceae dari keluarga Poaceae. Tumbuhan ini tumbuh dengan semula jadinya di kampung kami, dan orang kampung kami menggunakan tumbuhan ini untuk membina jembatan untuk menyeberangi sungai di kampung kami. Oke, seperti yang kamu dapat di belakang saya ini, ia adalah satu buah-buahan tropika yang sangat mudah dijumpai di Sabah. Oke, nama dia ialah buah terap atau tarap. Orang dusunnya panggil timadang. Oke, nama saintifik dia Orthocapus odoratissimus, dan ciri-ciri dia ini dia macam buah nangka atau cempedak, tapi cuma isinya berwarna putih. Pas tuh buah terap nih boleh dibuat sayur semasa muda, macam buah nangka juga, dan sangat sesuai dimasak gulai bersama ikan. Oke. Dan yang paling bestnya kalau buah timadang nih, buah terap nih, bijinya tuh boleh digoreng dan boleh dimakan macam kacang saja. Oke. Apa yang kita lihat di sini ialah pokok terap yang sangat tinggi dan banyak cabang rantingnya. Dan ketinggian pokok terap nih boleh mencapai sehingga 3 kaki. Ini merupakan cengkerik yang paling banyak terdapat di ladang-ladang. Ciri-cirinya dia berwarna merah, ada juga corak-corak terdapat di badannya. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. Ini adalah pokok salak, dan nama saintifiknya ialah Salacca adulis, dan dari keluarga tumbuhan palme. Pokok salak ini rendah saja, tetapi daunnya boleh mencapai sehingga 6 meter, dan setiap daun itu mempunyai jarum panjang yang boleh berukuran sehingga 2 meter. Seterusnya ini ialah pokok bulunu atau bundu, dalam bahasa Inggrisnya adalah white mango, turut dikenali sebagai binjai. Nama saintifiknya ialah Mangifera kemangga, salah satu buah eksotik dan bermusim di Sabah. Ciri-ciri buah bundu ini ialah kulitnya berwarna kehijauan atau coklat dan isinya berwarna putih. Dan ketinggian pokok ini boleh mencapai sehingga 50 meter dan besar seperti balak. Suasana paling seronok apabila tiba musim buah bundu ialah orang kampung akan berkumpul bersama-sama dan akan mengambil buah bundu yang jatuh mengikut giliran mereka. Oke, seperti yang kamu lihat, ini adalah salah satu buah kegemaran orang kampung. Namanya ialah buah pugi, Pugi. Dia dalam bahasa dusun
Kalau yang saya tahu orang Kelantan panggil dia buah ngeke. Semasa muda buah ini akan berwarna hijau, tetapi apabila dia sudah masak dia akan berwarna merah atau oranye. Isinya juga dalam ulas-ulas berwarna putih. Ciri-ciri buah dia, kulit dia keras tapi dia boleh dibuka dengan mudah, tidak seperti manggis. Terus tuh seperti yang kita lihat, pokok buah pugi ini sangat keras dan rantingnya pun sangat liat, dia tidak mudah patah. Dan kayu buah ini selalu digunakan sebagai bahan bangunan. Saya dan ibu saya selalu memanjat pokok ini apabila ingin mengambil buahnya untuk dijual ke pasar. Dan ternyata rantingnya sangat kukuh walaupun dia sangat kecil. Ini adalah pokok buah pugi semasa dia masih muda. Ulat kecil berwarna hijau ini dinamakan singkotud dalam bahasa kami, dan dalam bahasa Melayu ya dipanggil sebagai ulat daun. Ulat ini berbeza dengan ulat bulu sebab badannya berbulu sangat jarang, bukan seperti ulat bulu yang banyak bulunya. Baiklah, sekarang kita mengenal buah seterusnya, yaitu buah sukun. Buah sukun ini sangat selalu digunakan untuk membuat kue, dan kue sukun ini memang sedap. Nama saintifik bagi pokok sukun atau kulur ini ialah Artocarpus altilis dalam keluarga Moraceae, dan ketinggian pokok sukun ini boleh mencapai hingga 20 hingga 30 meter. Ini ialah cendawan tiram putih, di mana tumbuhan ini tumbuh dengan subur di tempat yang lembab. Apatah lagi sekarang musim hujan, cendawan ini banyak didapati di kawasan kampung kami. Seterusnya ini ialah pokok belimbing besi. Nama saintifik bagi tumbuhan ini ialah Averrhoa carambola, Averrhoaceae ataupun Oxalidacea. Bahasa Inggrisnya ialah starfruit. Sekarang belimbing besi ini banyak didapati di pasaran. Salah satu saudara belimbing besi ini ialah belimbing bulu. Belimbing bulu ini rasanya sangat masam, tetapi belimbing bulu masih belum tumbuh di tempat kami, jadi saya hanya sempat merakam belimbing besi sahaja. Baiklah, seterusnya kita berkenalan dengan salah satu buah eksotik yang terdapat di Borneo, yaitu buah bambangan. Bambangan ini dalam bahasa Inggrisnya ialah white mango. Nama saintifiknya ialah Mangifera pajang. Ciri-ciri buah bambangan ini ialah kulitnya berwarna coklat dan di dalamnya berwarna kuning. Rasanya seperti buah mangga yang lain, yaitu masam manis, sangat sedap. Buah dan daunnya sering digunakan dalam masakan dan sering digunakan sering dicampurkan dengan ikan masin, lada, garam, belacan, dan sebagainya, mengikut selera orang. Pokok bambangan ini boleh mencapai ketinggian sehingga 30 meter dan ini menyukarkan penduduk untuk mendapatkan buahnya. Pada waktu ini buah bambangan kami masih belum berbuah.
Serangga ini pula dinamakan ulat, di mana kupu-kupu atau rama-rama menyembunyikan telurnya di dalam daun pisang untuk mengelakkan dari pemangsa. Ulat ini telah mencapai fase kedua dan seterusnya akan pergi ke fase pupa dan seterusnya menjadi rama-rama. Oke, sayur ini dikenal sebagai sayur bawang, sayur losun, sayur ganda, ataupun tombotong. Sangat sesuai ditumis dengan lada putih dan ikan masin. Sangat sedap. Oke, seterusnya pisang ini ialah pisang raja. Nama saintifiknya ialah Musa paradisiaca. Pisang ini sangat sesuai untuk digoreng, dijadikan keripik, direbus, dan juga dibuat pengat. Dia jarang berada di pasaran tempatan, hanya di kampung-kampung sahaja. Ini adalah sarang lebah kelulut ataupun stingless bees, di mana apabila lebah ini menyerang manusia, dia tidak akan menyengat tetapi hanya melekat pada rambut sahaja. Madu yang dihasilkan oleh lebah kelulut ini juga sangat berkhasiat. Sarang lebah ini terbentuk secara semula jadi ataupun boleh juga dibuat oleh manusia sendiri. Seterusnya di fase ini ibu saya bersukacita hendak menerangkan tentang spesies tumbuh-tumbuhan yang ada di kampung saya, tetapi saya akan terjemahkannya karena bahasa tempatannya sangat dalam. Ini adalah pokok deringin. Daunnya selalu digunakan untuk membungkus nasi. Kemudian kayunya yang kuat selalu dimanfaatkan oleh orang kampung untuk membuat tiang-tiang, terutamanya pondok-pondok di kebun. Menaiki bukit ataupun hiking telah menjadi kebiasaan bagi orang-orang kampung untuk pergi ke ladang mereka. Ini ialah pokok pisang Sabah. Kelebihannya ialah jantung pisangnya boleh dijadikan ulam ataupun direbus. Selain itu, pisang ini juga tidak sensitif, maksudnya boleh ditanam di mana-mana saja, tidak seperti pisang lain. Ini ialah pokok bunga kantan atau dikenali sebagai bunga siantan. Nama saintifiknya ialah Ettlingera aleator, tergolong dalam keluarga Zingiberaceae. Dia ialah sejenis pokok herba dan tumbuhan merah jambu ini merupakan ramuan paling penting dalam masakan semua masyarakat. Ini adalah pokok mandahasi, sejenis tumbuhan yang tumbuh secara semula jadi di kampung saya. Air rebusan akar tumbuhan ini boleh mengobati penyakit demam dan juga batuk. Sangat berkhasiat juga diminum untuk wanita yang mengandung ataupun baru bersalin. Orang kampung telah menggunakan akar tumbuhan ini pada masa yang lama.
Ini ialah buah liposu, sejenis tumbuhan semula jadi yang hanya terdapat di pinggir-pinggir hutan. Rasanya masam, boleh dijadikan jeruk dan dicampurkan dalam masakan ikan rebus. Oke, daun ini pula dinamakan daun solimpot. Ya, sejenis tumbuhan semula jadi yang tumbuh di mana-mana saja, dan orang kampung menjadikan daun ini ulam. Sering dicampurkan dengan bunga kantan, sangat sedap. Ini juga merupakan sejenis tumbuhan semula jadi yang hanya tumbuh di hutan. Namanya ialah tintotobo. Orang kampung datang ke hutan mencari buah ini untuk mengobati sakit demam. Ini ya. Ini nama dia tulamba. Kalau masak dia punya buah ini seperti sini tadi, rasa dia manis. Ini di mana-mana pun dia tumbuh tuh. Ini Tulamba. tulamba. Ini ialah pokok cempedak. Nama saintifiknya ialah Artocarpus integer, tergolong dalam keluarga Moraceae. Semasa muda isinya berwarna putih dan boleh dijadikan sayur, ditambah dengan bunga kantan. Apabila dia sudah matang, isinya berwarna merah dan tebal. Dia ialah buahan bermusim dan banyak dijual di pasar tani atau tamu sekarang. Ini ialah pokok petai. Nama saintifiknya ialah Parkia speciosa, tetapi masa ini petai kami dah habis. Ini adalah semut hitam atau nama saintifiknya ialah Dolichodirus thoracacus, di mana semut ini banyak terdapat di kebun, di mana semut ini memakan sisa tumbuhan yang jatuh ke tanah ataupun sedang mereput. Dapat kita lihat terdapat banyak sumber karbohidrat di sini, yaitu ubi kayu ataupun nama saintifiknya ialah Manihot esculenta. Ini ialah lada ataupun nama saintifiknya ialah Capsicum frutescens. Kusur ini sangat bermanfaat dijadikan obat urut untuk mengobati bahagian yang sakit dan juga digemari oleh pemakan sirih karena menambah kelezatannya. Wow, sayur ini dikenali sebagai sayur Brazil sebab berasal dari Brazil dan Amerika Selatan. Nama saintifiknya ialah Alternanthera siso. Sangat berkhasiat dan dibiarkan melalui keratan batang. Ini merupakan salah satu tumbuhan herba di kampung kami, yaitu tawawo. Daunnya digunakan untuk mandi oleh wanita yang baru bersalin, boleh digunakan membuang angin, dan pucuknya boleh melegakan sakit gastrik. Oke, spesies ini adalah semula jadi, di mana gelombon ini boleh tumbuh di ladang-ladang. Sering dijadikan ulam, ditambah dengan limau dan juga garam. Khasiatnya ialah penduduk boleh sering menggunakan gelombon ini untuk mengobati darah tinggi. Oke, penyebaran melalui angin ini menyebabkan gelombon ini tumbuh di mana-mana sahaja. Ini adalah gelombon apabila dia sudah berbunga. Baiklah, seterusnya ialah nanas. Nama saintifiknya Ananas kemosus, yaitu sejenis tumbuhan tropikal. Tumbuhan asli ini berasal daripada Brazil, Bolivia, dan juga Paraguay. Tergolong dalam keluarga Bromeliaceae. Terdapat macam-macam jenis nanas yang ada di kampung saya ini, termasuk nanas madu. Ini adalah anak nanas madu.
ada nanas MD2, nanas Sarawak, dan macam-macam lagi. Oke, ini adalah keladi Cina. Dia sama saja dengan keladi yang lain. Cuma yang membedakannya ialah warna batangnya, yaitu berwarna ungu. Beginilah bentuk kalau nanas Sarawak, membujur. Ini pula namanya ubi manis, tumbuhan melata yang sangat banyak. Ubi manis ini cepat matang, yaitu dalam masa 3 bulan saja isi ubi manis ini sudah boleh dicabut. Oke, hewan ini dinamakan lisis di tempat kami, lisis. Ciri-cirinya tuh seperti landak, yaitu tajam bulunya. Tapi dia bukan landak, tapi dia satu keluarga dengan landak lah, macam tuh. Ini pula tikus hutan yang ditangkap ketika mencuri makanan di kebun.